Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64, juzuk yang ke-28. Ayat yang akan kita bincangkan bermula ayat 5 sehingga ayat 8. 4 ayat, tidaklah panjang sangat. Tajuk dianya, Allah SWT peringatkan kita, orang-orang yang kerah kepala, supaya tengok kepada kebinasaan umat-umat yang terdahulu dan menyatakan sebab-sebab kenapa mereka dibinasakan. Allah bukannya zalim nak binasa satu kaum tanpa sebab, maka dinyatakan sebabnya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, dan beriman dengan Al-Quran yang diturunkan ini. Semoga kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar, kita mula baca ayat surah At-Taghabun ayat 5. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1251. 1251. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا Wallahu bima ta'maluna khabir. Balik kita kepada ayat 5. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Tengok ni para pelajar, munasabah ayat. Lamma zakarallahu ta'ala min awsafihil kamilah. Allah Ta'ala telah perkenalkan kepada kita sifat-sifatnya yang mulia, yang maha tinggi, iaitulah sifat al-mulk, sifat Allah Ta'ala yang mempunyai kerajaan yang penuh,
Tidak ada siapa boleh cabar, tiada siapa boleh sekat, boleh halang apa yang Tuhan nak. Dan Allah Ta'ala yang berhak dipuja dan dipuji. Allah Ta'ala lah yang atas segala sesuatu qadirun, berkuasa. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini beberapa umat yang terdahulu yang telah derhaka dan dusta kepada Allah, mereka telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu puak Quraisy, masa tu ayat tu Quraisy. Mazam kita ini kamu puak mana sajalah, puak Melayu, puak orang putih, puak orang hitam, puak orang timur, orang barat, kalau nak selamat jangan lawan Tuhan. Tengok tafsir ayat ni kata apa? Alam ya'tikum khabarul kafirina min qablikum. Siapa? Bukankah dah sampai kepada kamu cerita orang-orang kafir yang terdahulu daripada kamu? Seperti kaum Nuh, Ad, Samud, Lut dan lain-lain yang kamu dah dengar cerita dia. Kamu pun selalu mengembara ke Yaman, tengok kaum Ad, mengembara ke Syam, tengok kaum Samud. Kamu tak erti juga ambil pengajaran. Mereka kafir, fazaqu wabala amrihim. Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka. Walahum azabun alim, dan mereka di akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi atas dunia ni pun mereka dah kena penseksaan. Ada yang mati dengan letusan suara, tempikan malaikat seperti kaum Samud. Ada yang mati dengan angin ribut yang begitu kuat seperti kaum Ad. Ada yang mati yang begitu dahsyat seperti kaum Lut. Ada yang ditenggelamkan dalam air seperti kaum Nabi Nuh, dan juga mendiang Fir'aun dengan geng-geng dia. Jadi macam-macam azab Allah Ta'ala beri mengikut dosa ataupun lokasi tempat mereka. Jadi kaum Ad dia duduk atas bukit sesuai dengan angin sapu. Kaum Samud duduk dalam bukit tak sesuai, maka suara yang kuat, boleh letusan suara yang boleh masuk. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla sangat luas. Cara dia binasakan kaum pun berbeza-beza mengikut iklim ataupun suasana tempat dan juga dosa yang mereka buat. Allahu Akbar. Oleh kerana Fir'aun duk bangga, wa an hadhil ajhar wa hadhil anrad tajri min tahti, sungai-sungai duk mengalir bawah istana aku ya, pom, Allah Taala bagi dia tenggelam dalam air, ambil muka kau. Duk main, duk bangga dengan sungai sangat ni, bolehlah tu. Jadi Allah Taala yang Maha Berkuasa, dia beri kepada hamba-hamba dia yang zalim, yang angkuh, yang sombong ini balasan yang setimpal dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Jadi setiap orang itu diberi mengikut apa yang sesuai dengan mereka ataupun yang kena dengan keadaan mereka. Kita kata itulah kesombongan yang tidak berakhir di situ saja, bahkan mereka akan terus berjalan dan berlalu. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-6 ataupun ayat 2 dalam siri ini. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Balasan yang demikian. Dengar ni para jemaah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak jatuhkan hukuman begitu sahaja. Orang duduk diam-diam baik-baik, tiba-tiba mari azab lah. Semua benda tu likulli syai'in sababa. Setiap perkara itu ada sebab. Apa sebab dia? Tengok. Kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Ai zalikal wabalu fid dunya, bala di dunia itu dan azab di akhirat,
yang menimpa kepada kaum umat-umat yang terdahulu dengan sebab mereka engkar kufur menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, Jadi bila rasul mari, dia lawan. Sedangkan rasul telah pun membawa hujah-hujah dan keterangan-keterangan yang sangat nyata. Bahkan setiap rasul Allah SWT beri kepada mereka mukjizat. Apa dia mana mukjizat? Mukjizat ni benda yang luar biasa, magic, luar daripada kebiasaan manusia. Soleh boleh unta pula besar tu lah, minum air kering satu negeri, satu daerah tu kering, main-main. Nabi Musa dengan tongkat. Mana semua Nabi ada je mukjizat, tapi mereka tetap lawan, mereka tetap kerah kepala, fakazzabuhum wastakbaru, menentang dan sombong. Ini punca kerusakan mana-mana makhluk atas dunia ni. Apabila dia bersikap sombong, angkuh, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tinggalkan sikap yang buruk ini. Faqalu, dengar, mereka kata apa kepada Rasul yang datang untuk berdakwah, untuk menyelamatkan mereka? Faqalu abasharun yahdunana. Oi, sombongnya awak. Mereka berkata, patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul untuk memberi petunjuk kepada kami? Patutkah? Dia orang juga. Bahkan di antara kesombongan mereka, dia tak boleh terima rasul itu sebab rasul itu orang miskin. Bukannya orang yang paling kaya dalam negeri, ahli koprak ataupun bangsawan-bangsawan. Hak mari rasul ni pengembala kambing. Macam Nabi Musa AS tu, dia panggil anak angkat. Jadi macam mana kita nak terima? Dia gelar Nabi pula anak Ibnu Abi Kabsyah, anak pengembala kambing. Sombong, itulah puncanya. Dalam kita ini pun jangan sombong-sombong. Siapa dia tu? Ustaz tu? Budak itu. Walaupun kawan tu alim lagi, boleh baca kita Quran, boleh baca hadis, tahu ilmu, tapi tetap dipertikaikan sebab ilmu dia tu tak setuju angin dengan kita. Kalau hak belaga angin, bawa marilah ajaran pelik setara mana pun. Al-arif billah ni tak semaya, tak pergi solat masjid pun tak apa, tak solat Jumaat pun tak apa. Ini syekh dia makam tinggi, dia takwil je orang yang dia sayang. Tak sayang, dia lanyak betul-betul. Jadi fakafaru billahi wa rusulihi wa a'radu an ittiba'il haqqi. Mereka kufur, mereka tak mau menerima kebenaran. Fakafaru wa tawallau. Tengok ni. Fakafaru wa tawallau. Mula-mula dia condemn. Abasyarun, manusia macam kita juga. Berjalan kat pasar juga, makan minum macam kita, ada bini. Ngaku jadi rasul. Mana dia condemn peribadi rasul. Kemudian mereka menunjukkan keangkuhan dengan tak mahu terima. Wa a'radu, mereka berpaling daripada mengikut kebenaran. Allah kata apa? Wastaghunallah. Lalu dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, lalu membinasakan mereka. Allahu Akbar. Tuhan kata, mu tak mau ikut, aku pun tak nak mu. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah sememangnya maha kaya, lagi tetap terpuji. Allah Ta'ala itu maha kaya, lagi tetap terpuji. Ai wastaghnallahu anhum wa an imanihim bihi wa bi rasuli. Allah Ta'ala tak nak orang tu. Kita ingatlah para jemaah sekalian,
Mana-mana orang yang tak mau beriman, bermakna orang itu Tuhan tak nak dia beriman. Dari sudut iradah syar'iyah. Kita dah belajar kan dalam tauhid, iradah tu ada dua. Satu dia panggil iradah kauniyah. Kehendak Allah Ta'ala kepada secara umum, dia nak semua makhluk ini beriman. Tetapi iradah syar'iyah, kehendak syaraknya, Allah pilih je orang yang beriman. Nabi Musa beriman, Fir'aun kafir. Jadi itu dia panggil orang yang beriman, Allah pilih. Orang yang tak beriman, istaghnallah, mana Tuhan tak berhajat pada orang tu. Tuhan tak perlu pada orang ni. Ambil kafir lah mu. Tapi orang yang beriman Tuhan perlu. Tuhan tak perlu kepada iman kita, tapi Tuhan nak kita beriman untuk dia beri balasan, dia beri syurga, dia beri keampunan. Jadi Tuhan tak berajak pada mereka, wala yubali bihim, Tuhan tak peduli dengan mereka, wala yadurruhu kufruhum. Kufur yang mereka bukan mudarat pada Allah Ta'ala. Kita manusia ni kalau orang tak ikut kita, orang tak sokong kita, kita kalah. Tapi manusia dengan Allah Ta'ala, siapa yang berkafir, tak sokong, dia yang rebah. Allah Ta'ala tak perlu. Itu maksud wastaghnallah. Allah Ta'ala terkaya, tidak perlu pada makhluk-makhluk ni. Mu nak rahmat Allah Ta'ala, kamu ikut. Kamu tak nak, kerah kepala, kamu lawan. Pilihlah jalan mana nak. Ay wallahu ghaniyun an jami'i khalqihi wa ghairu muhtajun ilaihim. Allah Ta'ala terkaya daripada segala makhluk, tidak perlu kepada mereka dan kepada ibadat mereka. Bukan kata bila kita kuat ibadat, Allah pun segar. Sama ya bagi Allah Ta'ala, cuma ibadat itu kembali kepada kita untuk diberi balasan dan beri ganjaran. Wahwa hamidun, tengok ni kalimah hamidun, Allah Ta'ala tetap terpuji. Ay wahwa mahmudun fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. Allah Ta'ala terpuji dalam kata-kata dia, perbuatannya dan sifat-sifatnya. Wa mahmudun min kulli makhluqatihi, dan dipuji oleh semua makhluk dia. Semua makhluk puji Allah. Dia panggil lisanul hal. Adapun lisanul maqal, hanya yang beriman puji Allah. Hanya orang yang beriman puji Allah. Yang tak beriman, dia keji Allah ataupun dia tak peduli kepada Allah Ta'ala. Wah, tak tahu je. Tak tahu ada Tuhan, tak ada Tuhan. Yang penting dia boleh hidup, dia boleh makan, dia boleh mentak darah, dia boleh mabuk arak, dia boleh main betina, maka itu je dia. Travel sana sini, pergi negeri orang baik-baik, mari duduk telanjang kat situ. Itu je kerja dia. Jadi apa nak buat? Baik, kita berpindah kepada ayat 7. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Ini tanda. Ini yang kedua. Di antara sebab-sebab atau yang ketiga dah. Yang pertama tadi apa dia? Ta'tim faqalu abasyarun. Punca tanda baru nampak poin. Punca kerusakan umat dulu yang pertama, bila mari Nabi, dia condemn Nabi. Alah, manusia apa kita juga. Yang kedua, tawallau, mereka enggan menerima dakwah. Yang ketiga, ayat 7 ni yang ketiga. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Di antara sebab-sebab kufur yang ketiga, orang-orang yang kafir ialah kerana mereka menganggap bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan semula. Ini sebab kufur yang ketiga, ingkarul ba'si. Tulis apa? Arab kata ingkarul ba'si. Mereka kufur, tak mau, tak percaya kepada bangkit semula di akhirat. Ada mati jadi tanah dah, bangun semula. Ajaib. Ingatkan cerita kafir bawa tulang repuk. Ingat, ya? Dia bawa tulang repuk, mari dia hancur depan Nabi, pop, dia campak dia punya debu, hidup balik. Alak dia kata. Itu gaya puak kafir. Jadi ini yang ketiga, darbun salisun min durubi kufril musyrikin. Ya, perkara yang ketiga, kufurnya puak-puak kafir ni. Allahu akbar. Ingkar
kebangkitan semula dan balasan bagi dia tidak ada. Apa balasan-balasan apa? Sedap puak kafir weh. Za'ama bermakna idda'a. Puak kafir itu mendakwa secara bohong bahawa Allah SWT tidak akan bangkitkan mereka semula di akhirat. Za'ama tulis pelajar. Bermakna zannu. Zannu, mereka sangka. Pada sangkaan dia, pada agakkan dia, mereka tak akan balik semula dah. Dia tidak akan balik semula. Baik. Za'ama allazina kafaru allan yub'asu. Maka di sini Allah suruh Nabi kita bersumpah. Qul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala wa rabbi. Itu sumpah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkinin al-ba'si. Bala. Ya. Uqsimu bi rabbi. Aku bersumpah dengan nama Tuhanku, la tub'atsunna ay la tukhrajunna min quburikum. Kamu akan dikeluar daripada kubur kamu dalam keadaan hidup balik. Satu. Ingat ni, sumpah yang pertama Nabi, mereka akan hidup balik dan keluar dari kubur. Yang kedua, thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Ni yang kita takut ni. Yang kita bimbang hak ni, yang kedua ni. Kalau nak bangkit semula, setakat bangkit saja kita kata tak. Tapi Allah nak nyatakan akan didedahkan segala perbuatan kita di atas dunia dulu. Waktu muda atas dunia dulu, kamu buat apa? Orang solat, mu tak solat. Orang sedekah zakat, kamu tak melabur saham-saham yang tak patut syariah, duit. Orang suruh kahwin, dia pergi berkendak. Orang suruh buat baik, dia buat jahat. Jadi semua itu balasan akan ditayang balik. Allahu Akbar. Kamu akan ditayang balik apa yang kamu buat atas dunia dulu. Wa zalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu, nak hidup balik orang, nak tayang balik segala perbuatan adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Bagi kita rasa payahlah. Tapi bagi Allah Ta'ala mudah ke payah? Sangat mudah. Allah kata kun, sekali Allah perintahkan pada Israfil tiup serunai, mati habis. Berapa lama lepas pada tu tiup sekali yang kedua, bangun semua sekali. Mana ada payah? Dia kata payah jadi debu habis ni, jadi tanah ni. Payah apanya hak tak ada Tuhan boleh buat. Yang ada dah nak ulang balik lagi mudah. Bagi Allah Ta'ala semuanya mudah. Tapi kita mikir dengan otak kita benda dah ada, nak ulang balik mudah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. Fa aminu billahi wa rasulih. Oleh itu apa? Oleh itu kalau kamu nak selamat daripada ketika dibangkitkan semula, supaya kamu dibangkit tidak takut, bangkit dalam keadaan aman, damai, tenang, apa kamu buat? Berimanlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla wa rasulihi, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wan nuril ladzi anzalna, serta kepada penerangan cahaya yakni Al-Quran yang kami turunkan ini. Tiga perkara kita kena buat. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada Al-Quran. Makna keimanan kita yang mantap tentang adanya Allah, kuasanya Allah, beriman kita kepada sifat-sifat dan nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian kita beriman kepada Nabi, yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan duk main kita ni ahlus sunnah. Tapi orang kata ini sunnah Nabi. I tak mau buat. Sunnah tu ayuh lagi besar. Itu bahaya. Jangan main-main. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab. Kalau kamu buat tiga ni, apa jadi? Tahtadu bihi min zulumatid dalal. Kamu akan dapat hidayah keluar daripada kegelapan sesak. Apa sesak? Sesak kufur, sesak maksiat dan sesak segala kesesatan. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala tutup ayat kita ni dengan menyatakan ilmunya yang sangat luas. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah yang demi, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya, lagi khabir, sangat tahu, pakar dalam segala perkara. Tahu dengan segala apa yang kamu kerjakan. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah kita 4 ayat yang kita belajar pada kali ini. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada al-fawaid. Mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Tulis para pelajar, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, Allah tanya, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Bukankah telah datang kepada kamu cerita orang dulu yang dibinasakan, mereka kena azab. Jadi ayat ini, tanda pelajar, intiqalun. Allah Ta'ala pindah daripada ayat yang lepas, isyarat. Ayat-ayat yang lepas lebih kepada isyarat. Apa dia isyarat? Allah kata wallahu bima ta'maluna basir. Tengok ayat 2. Apa yang kamu buat, Allah tengok. 1. Ayat 3, Allah kata wa ilaihil masir. Semua kamu akan kembali kepada Allah. Ayat 4, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu nyatakan. Maka ayat ini direct kepada point. Tuhan kata apa? Bukankah sudah sampai kepada kamu cerita-cerita, bukti-bukti kebinasaan orang dulu, sampai ke tidak? Jadi maknanya itu menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla daripada beberapa isyarat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Mari ayat 5 ni Allah Ta'ala nyatakan bahawa binasanya orang-orang dulu dengan sebab-sebab yang telah kita nyatakan di sini. Sebab dia apa? Sombong, takabur, tak mau terima dakwah, memperlekehkan Nabi. Semua ini sebab-sebab yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla secara penuh. Itu dia panggil uslub Quran. Daripada ijmal, isyarat kepada penjelasan. Ini kita gaya kita pun nak bercakap, para pendakwah, pelajar-pelajar kita ni, kita kena mula dengan point, kemudian pergi kepada pendetailan, baru cantik. Sudah kita cakap, kita buat rumusan pula. Tajuk yang kita bincang di sini, ini dia. Kena belajar gitu. Kalau tidak, dia panggil break tengah jalan, tak boleh. Tak boleh break tengah jalan. Macam sebahagian daripada orang tua-tua mengajar kitab, baca kitab. Bila bunyi jam Isya masuk, Isya dah. Apakah berhenti sekat tu lah? Tak tahu dia break mana.
Jadi ini cara dakwah tidak berkesan, sebab dalam ilmu pendidikan macam-macam lah ilmu pendidikan, dia ada pedagogi lah, berapa gogi lagi. Dan pokok cikgu letih duk main gogi-gogi ni tak. Tapi ilmu pendidikan kita satu-satu tajuk kita bercakap mesti point. Ada definisi dia, ada makna tajuk dia, dan ada rumusan baru jadi. Ini penting dalam ilmu. Maka Allah tak ajak uslubul Quran tu hanya isyarat 3 kali, kemudian baru dia mari. Ini bahasa Al-Quran. Baik para pelajar, kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, mereka mula nak condemn. Cara nak condemn dia ni. Dia condemn apa? Faqalu abasharun yahdunana. Ni buat kafir ni kerah kepala sungguh. Mereka kata manusia macam kita juga. Nak bagi hidayah kepada kita, nak bagi petunjuk, tak jalan. Dia minta suruh malaikat turun dari langit lah dia, ataupun dia nak ketua yang nak Allah pilih itu rasul, mesti bangsawan. Itu perangai dia lah, perangai buruk puak-puak kafir ni. Maka para jemaah sekalian, di sini para ulama buat rumusan bahawa hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua. Tanda pelajar. Satu dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah memberi bimbingan, tunjuk ajar. Maka itu kerja Rasul dan kerja manusia. Kerja Rasul dan kerja manusia. Kita kena berdakwah. Ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar, kempen sana sini, itu kerja kita. Wa amma husulul huda, ataupun menerima hidayah, orang nak terima dakwah kita, itu di bawah kuasa Allah. Dia panggil hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq itu di bawah kuasa Allah. Orang lain tak ada kuasa. Allah Ta'ala saja yang buka hati orang, dia beri orang itu terima tak terima. Ada orang sekali dengar ya. Orang kafir sekali dengar Islam, masuk Islam. Ada orang mari sekali dengar kuliah. Dia berpegang, beramal dengan solat sunat ni tak berhenti-berhenti sampai mati. Ada orang besar di atas masjid. Besar pondok, kata orang. Maya sunat pun lari. Jadi itu macam-macam. Hidayah kuasa, hidayatul irsyad, itu kerja pendakwah. Hidayatul taufiq, itu hak Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita nak cabar, kita dakwah kita ni mesti berjaya. Tidak. Allahul Musta'an, kita minta tolong dengan Allah Ta'ala untuk beri hidayah kepada kita. Kemudian timbul soalan tadi. Faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallau. Mereka kufur dan mereka berpaling. Jadi timbul soalan, kalau kata kufur cukup dah. Dah kufur tak terima lah tu. Tapi kenapa Tuhan sebut kalimah yang kedua, wa tawallau. Fakafaru wa tawallau. Mereka kufur, mereka lari. Kenapa diulang di sini kalimah wa tawallau? Famal hajatu ila zikrihi. Apa kepentingannya Tuhan sebut? Jawab dia je, annahum kafaru. Mereka kafir. Dia kata manusia nak bagi hidayah pada kami, itu menunjukkan mereka kufur. Mereka kufur. Kemudian mereka tak mau terima. Itu dipanggil tawallau, maknanya lari, tak mau menerima langsung. Macam kita hari ni, ada setengah orang ni bila kita bagi tahu apa-apa, tak mau dengar. Sakit kepala. Tahu saya kata apa? Saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat kita ni. Dia ambil link hak kita duk kuliah, suruh baca Quran, baca hadis ni, bagi ke geruk-geruk dia. Woi, ada yang kena marah. Kita kata sabar ya akhi. Kalau orang marah jangan share. Biarlah mereka tak dengar. Bukan sakat marah dia jatuh hukum macam-macam, dia tuduh. Dia dengarnya tidak. Patut dia dengar, baru betul. Jangan belajar dengan teknik yang digunakan oleh puak kafir ketika lawan Rasul. Kita tak kata kita ni, cuma uslub itu, gaya tu
Jangan meniru gaya orang-orang kafir. Kita orang beriman ni tabayun. Dengar dulu, buat penilaian. Ni tak ada dengar lagi nilai. Jatuh hukum dah. Zalim. Itu cara. Baik. Maka Allah Ta'ala sebut, dia kafir, dia pun lari. Maknanya lagi kuat lah. Kalau kafir saja buat tak dengar ada, itu lain. Ni kafir, lawan pula. Jadi dua kali kekufuran di situ. Kita berpindah kepada al-faidatus salitsah. Faedah yang ketiga, ayat 7. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Di antara sebab-sebab kufur orang kafir itu kerana mereka menggunakan pendekatan za'ama, sangkaan. Menganggap, persepsi. Ini bahasa kita sekarang, za'ama. Jadi puak-puak kafir ni dia engkar kepada Nabi dengan cara mana? Dengan cara sangkaan saja, za'ama. Karena itu para jemaah sekalian, Allah Ta'ala suruh Nabi kita bersumpah. Qul bala, betul hak Tuhan kaya, wa rabbi, demi Tuhanku. Tulis sikit dari sudut fakta. Allah perintahkan Nabi kita bersumpah untuk menguatkan hujah dia, lawan hujah puak kafir ni, bersumpah tentang dibangkit ke semula 3 kali. Tanda ini fakta sejarah. Yang pertama ayat kita ni. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi. Demi Tuhanku dan nak. Itu dipanggil sumpah. La tub'atsunna, kamu akan dibangkit semula. Ayat yang kedua, tanda ayat yang kedua suratus Saba ayat 3. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang kafir kata kiamat tak ada. Allah kata apa? Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Nabi kata bersumpah, ya demi Tuhanku, kiamat akan datang. 2. Ayat yang ketiga dalam surah Yunus ayat 53, wa yastambi'unaka ahaqqun hu, mereka mari bertanya, betul ke tu kiamat berlaku tu? Qul wa rabbi, mana ya demi Tuhanku, innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Jadi ini 3 ayat Allah suruh Nabi kita bersumpah menyatakan kiamat, bangkit semula, hari pembalasan mesti datang. Itu dia panggil uslub Quran, kadang-kadang dia ajar kita bersumpah. Ayat ini nak lawan kepada sumpah munafiqin. Sumpah munafik, sumpah nak melepas diri, sumpah nak lari daripada dituduh, lari daripada macam-macam kluster. Jadi kita mengatakan sumpah itu sumpah palsu, sumpah yang berbahaya. Tapi sumpah Nabi ini sumpah muakkidah, sumpah nak kuatkan kita supaya kita punya hujah dengan penuh keyakinan bahawa kamu akan dibangkitkan semula. Allahu Akbar. Yang keempat, sabar nak habis dah ni. Yang keempat, ayat fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Allah Ta'ala perintahkan di sini supaya kamu beriman. Kamu hendaklah beriman. Fa'aminu billah, berimanlah kamu dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan Quran. Apa dia di sini? Jadi Allah Ta'ala perintah, walam yakul wa nurihi alladhi anzalna. Sepatutnya boleh je Tuhan idhafah. Dan cahaya yang kami turunkan dia. Tapi Allah Ta'ala pisah ni. Wan nur alladhi anzalna. Sebab apa tu? Dia kata nur di situ Quran. Quran kalamullah, boleh je idhafah kepada zat Allah Ta'ala. Jawab dia ke alif lam dalam an-nur itu dengan mana idhafah? Ka'annahu qala wa rasulihi wa nurihi alladhi anzalna. Jadi alladhi itu dia mari tambahan, boleh je kita kata wa nurihi. Wa nurihi, nur
Quran cahaya dia. Tapi kenapa Tuhan tak idafah? Maka ulama kata an-nur, alif lam pada an-nur itu, alif lam pada ini bi tariqil idafah. Ini bahasa Arab lah. Kita pun gini sebut bahasa Arab jadi susah pula orang dengar. Tak apalah, sekali-sekala kena dengar juga. Ayat ini nak menolak sangkaan tuduhan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kumpulan sesat. Ia menyangka bahawa an-nasya iza summiya bismin, satu benda kalau nama kepada satu benda, kemudian dinamakan daripada yang kedua, jadi sama. Jadi bahaya. Wan nuril ladzi anzarna. Jadi cahaya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dia sendiri nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi Tuhan kata Quran ni nur juga. Jadi kalau mengikut kaedah Mu'tazilah, dia jadi sama itu. Tasbih. Jadi kita kata tidak. Allah Ta'ala namakan makhluk dia sebahagian daripada makhluk dia dengan nama yang diguna untuk zat dia, macam Nabi. Tuhan sifatkan Nabi azizun alaihi ma'anittum. Sangat susah Nabi kita ni. Bila kamu susah. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan aziz. Kita mengatakan tidak. Itu hak Allah, hak Allah. Tak boleh ada persamaan laisa kamitsli syai'. Tidak ada persamaan di antara Allah dengan makhluk, sama sekali tidak. Jangan takut untuk kita isbat sifat Allah, sebab Allah itu zat dia. Makhluk. Jangan ada campur di situ. Baiklah. Kenapa Allah namakan dia tu nur? Namakan Quran nur. Wan nuril ladzi anzalna. Ulama tadabbur kata fa innan nura diddu az-zulmah. Cahaya lawan gelap. Jadi gelap tu kufur, gelap tu syirik, gelap tu sesat, gelap tu dalal. Al-Quran cahaya. Kalau mengikut Quran, kamu akan keluar daripada gelap kufur, daripada gelap maksiat kepada cahaya iman. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir Allah Ta'ala tutup ayat perbincangan kita dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala tahu semua benda yang kita buat. Kata ulama tadabbur, ayat ini tahzirul insan minal mukhalafah. Ayat ini memberi amaran kepada manusia, jangan sekali-kali kamu menyalahi arahan Allah. Jangan buat benda mungkar, jangan buat benda maksiat. Sebab Tuhan tahu. Kita ni kalau kita orang tahu, kita tak buat dah. Jangan buat tu. Wadah tahu ni. Tak buat. Ini kita yakin Allah tahu. Kenapa kita berani buat maksiat? Sebab lemah iman, dha'fun nur dalam hati kita. Maka kita kena gilakkan cahaya iman supaya sentiasa mantap kepahaman kita, khauf kita, khasyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan sifat dia untuk kita hayati dan kita takut. Bila Tuhan tahu segala benda, kenapa kamu nak buat juga? Kenapa kita nak langgar? Kenapa nak nakal? Kenapa nak mencuri? Kenapa nak mengumpat? Kenapa nak macam-macam nak? Orang yang lemah iman saja, yang tak yakin dengan ilmu Allah, orang itu je yang berani buat maksiat. Ataupun kita kata dia yakin tapi dia terlupa. Dia yakin dan terlupa. Bagi orang beriman, dia yakin ilmu Allah. Dia belajar sifat Allah Ta'ala, kaunuhu sami'an basiran. Allah Ta'ala tahu aliman. Allah Ta'ala tahu. Tapi lemah iman, terlupa, digoda oleh syaitan, maka dia terperangkap dengan perbuatan yang tidak baik. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala mantapkan dalam hati kita ni memahami, menghayati sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang maha indah, supaya kita hayati dalam jiwa kita, aku tak berani buat maksiat sebab Tuhan tahu. Aku ibadat mesti ikhlas sebab Allah Ta'ala tahu. Itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Kepentingannya kita menghayati sifat-sifat dan nama-nama Allah. Jangan jadikan sifat Allah sebagai polemik untuk berkelahi. Tidak, tapi sifat Allah dijadikan tonggak untuk mantapkan kefahaman dan keimanan kita kepada Allah. Tamatlah perbincangan kita, 5 faedah daripada ayat 5 hingga 8. InsyaAllah CD yang akan datang, kita akan masuk ayat 9 dengan ayat 10.
Allahu Akbar. 2 ayat saja, tapi huraian dia agak panjang. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.